ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب رسول وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, nampakkan kesyukuran sambung kita pengajian pada malam ni kitab Idamah Penuntut. Alhamdulillah kita dalam berhenti dekat muka surat 30 Rumi, Jawi muka surat 61. Rumi muka surat 30 H, dia dekat H. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. H, kalau yang Jawi kha. Dia punya nombor tu lah, muka surat 30 Rumi, Jawi 61. Berkata pengarang mengucap takbiratul intiqalat. Takbir intiqalat. Intiqal ni perpindahan. Jadi takbir perpindahan rukun. Ketika rukun tu berubah, kita ada sunat untuk takbir. Ketika rukun tu berubah. Jadi takbir intiqal ni ataupun intiqalat ni ada kata kat sini yang 5, ada 5, iaitu takbir rukuk, takbir sujud, takbir bangkit daripadanya, nya sujud lah. Takbir bangkit daripadanya, nya sujud. Takbir sujud yang kedua, takbir bangkit daripadanya, nya mana? Nya sujud juga ni. Nya sujud kepada qiyam. Ini adalah ucapan yang dekat mulut kita keluar, yang dikecualikan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun, wajib, jadi tak payah tulis lah. Takbiratul ihram tak usah sembahyang, jadi tak masuk dalam ni. Sedangkan kalau nak kira, takbiratul ihram tu pun kena sebut kat mulut juga, Allahu Akbar. Tapi kenapa dia kata kat sini tak ada pun takbiratul ihram? Yang ada takbir rukuk, takbir sujud, takbir bangkit daripadanya, takbir sujud yang kedua, takbir bangkit daripadanya kepada qiyam. Mana takbiratul ihram? Sebab takbiratul ihram tu wajib. Kita bincang benda yang sunat. Takbiratul ihram tu wajib. Jadi dia dikecualikan daripada takbiratul ihram. Kalau kita nak sekalikan boleh juga. Kita kata maknanya yang keadaan yang kita dituntut untuk Allahu Akbar, takbiratul ihram, ketika tuntut untuk takbir Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, ketika takbir nak rukuk, bolehlah juga cakap tu. Cuma dalam banyak-banyak yang takbiratul ihram tu wajib. Yang lain tu sunat. Boleh juga macam tu. Tapi dia tak masuk, tak payah masukkanlah. Baik. Sebelum kita teruskan, kita kena faham satu perkara, kita ada 4 mazhab. Sebagai menghormati mazhab yang lain, jika ianya bertentangan, jika pendapat itu bertentangan, sebagai menghormati mazhab yang lain, elok kita buat juga. Contohnya pada mazhab Hanbali, takbir intiqalat adalah wajib. Mazhab Hanbali dia ada wajib, dia ada rukun. Ada 2. Kita rukun tu wajib, kita tu mazhab Syafi'i lah. Rukun tu wajib, wajib tu rukun. Rukun tu wajib lah, wajib tu rukun lah. Tapi mazhab Hanbali, mazhab Hanafi juga sedikit perbezaan ada. Dia kata rukun tu lain, wajib tu lain. Malah mazhab Hanbali tahiyat awal tu wajib, tapi tahiyat akhir tu rukun. Beza pula. Ya, dia macam kita, kalau kita pandai bab haji ni, kita tahulah. Iaitu kalau mazhab Syafi'i dia ada wajib, haji dia ada rukun. Sedangkan ibadah yang lain dalam mazhab Syafi'i, sembahyang ke apa yang lain-lain semua, tak ada wajib dengan rukun. Sebab rukun tu wajib lah, wajib tu rukun. Dia sekali. Fardu tu rukun lah, rukun tu fardu lah, fardu tu wajib lah, wajib tu rukun lah. Pusing kot itu 3 tu.
Itu mazhab Syafi'i. Kecuali dalam masalah haji je, ada wajib haji dan rukun haji. Kan? Tapi dalam mazhab yang lain, bukan bab haji je. Bab semayang pun ada wajib rukun. Ada juga. Jadi apa bezanya? Bezanya kalau macam mazhab Hanbali, dia meninggalkan tahiyat awal kerana terlupa. Sebab dia wajib, maka dia sunat sujud sahwi. Tapi meninggalkan dengan sengaja tahiyat awal batal sembahyang. Sedangkan kita mazhab Syafi'i sunat abad tahiyat awal. Meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja makruh. Kalau meninggalkan dengan lupa sunat sujud sahwi. Anak sama je, bezanya sikit sangat. Jadi takbir intiqalat adalah wajib pada mazhab Hanbali. Dengan maksud siapa tak buat berdosa. Tapi sah ke sembahyang dia? Kadang-kadang masih sah lagi. Sebab dia bukan meninggalkan rukun, dia meninggalkan wajib. Kita jadi peninglah sikit. Wajib tu rukun lah. Rukun tu memang wajib. Tak. Mazhab Hanbali dia sedikit berbeza. Meninggalkan rukun batal sembahyang mutlak. Meninggalkan wajib tengok dulu, tengok keadaan. Ada ceritanya tak batal, ada ceritanya kena sujud sahwi, sunat sujud sahwi, ada ceritanya kalau terlupa tak batal, kalau sengaja baru batal. Tu perbahasan wajib. Yang wajib dalam mazhab Hanbali, mazhab kita ada namanya sunat ba'id, ada namanya sunat hay'ah. Jadi oleh kerana takbir intiqalat, Allahu akbar rukuk, Allahu akbar, lepas tu Allahu akbar sujud, duduk di antara sujud, Allahu akbar, yang kat mulut tu wajib pada mazhab Hanbali. Jadi sebagai kita meraihkan mazhab Hanbali, sebutlah kat mulut, walaupun mazhab Syafi'i itu sunat. Itu istilah yang dipanggil meraihkan mazhab yang lain dalam keadaan bagi kita sunat, tapi meraihkan mazhab yang lain. Bagus, sangat bagus meraihkan mazhab yang lain. Kalau ambil wuduk mazhab Syafi'i, kalau kepala tu satu ni je, satu lay je, satu urat rambut. Tapi mazhab Hanbali buat macam tu tak sah sembahyang dia, tak sah wuduk dia. Ke kita masih lagi kekal nak macam tu juga ke? Tak habis-habis daripada kecil sampai ke besar macam tu. Dulu tak apalah, macam tu je. Sebab kata, alah, mazhab Syafi'i janji kena ambil macam ni, dah sah dah. Memanglah, tengok mazhab lain. Sampai bila kita nak ambil sekadar yang minimum je? Bila nak maksimum? Mazhab Hanbali kena macam ni. Kalau rambut dia panjang, ke depan. Rambut tak panjang, belakang je. Sunat 3 kali. Semua. Mazhab Hanafi sebesar ubun-ubun, lebih kurang sebesar tapak tangan. Maknanya kalau tak sah. Jadi kita tak apalah mazhab Syafi'i, tapi tak nak ke amal yang mana meraihkan mazhab lain juga. Lagipun beza sikit je, macam ni dengan macam ni, tak ada beza sangat pun. Bukannya sampai nak kena buat sampai 5 minit. Biasa kalau macam ni 1 saat, 2 saat, 3 saat, kan? Kalau macam ni 3, paling-paling pun 4 saat. 1 saat pun kira. Air pula habis, ini sikit. Air macam ni banyak sikit. Kalau air macam ni berapa? Setengah sudu. Ada kot? Alah, kita anggap lah setengah sudu je. 1, 2, 3 tu setengah sudu je. Kalau macam ni mungkin 1 sudu. Allah, setengah sudu air pun kira. Sebab perkara ni, detail semacam ni perlu juga. Kerana kita semakin lama kita solat, sepatutnya semakin lebih. Bukannya kita solat yang darjah 5 dengan umur 50 tahun sama. Tak nak macam tu. Kita nak darjah 5 punya sembahyang. Umur 15 tahun lain, umur 30 lain sikit, lain tu maksud lebih lagi. Umur 60 lain, umur 70 subsidi lain. Subsidi tu. Umur 50 60 tu 60 hingga 70 tu lain. Umur 80 lain. Sebab 80 tu dah lebih daripada Nabi kata, umat aku 60 70. Dia dapat 80 subsidi 10 tahun. Takkan nak macam ni. Lainlah dia sakit apa semua kan. Jadi ibadah kita sepatutnya kena macam tu. Kena lebih. Lagi bahasa kasar macam ni, lagi nak mati lagi lebih. Bukannya lagi nak mati lagi kurang. Tidak. Alah, budak-budak periksa ambil SPM pun macam tu kan. Masa dekat tempat, relax dulu. Ujung dekat tempat, relax juga. Masuk awal tingkatan 5, belajar lebih sikit. Pertengahan makin lebih. Lagi 2-3 hari nak periksa, kan tak tidur malam orang. Sama lah. Kita makin menghampiri kepada mati, semakin lebih. Jadi bila kita nak beramal, amal sekarang, iaitu takbir tu jangan tinggal. Allahu akbar, sami Allahu al-mahmidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan tinggal kat mulut. Sebab mazhab Hanbali tak buat macam tu, dia wajib, berdosa tak buat.
Nah, tapi tak sampai tahap batal, tapi berdosa. Siapa tak? Allahu Akbar. Kadang kita kadang-kadang malas kan. Nah, tak sebut ataupun Allah Akbar tak ada. Jadi tak apa ni letih lah, selekeh lah semayang macam tu lah. Biasa semayang sunat, semayang wajib biasa tak ada masalah. Jadi takbir intiqalat ni adalah takbir perpindahan rukun. Bila namanya takbir perpindahan rukun, maka kenalah buat dia ketika berpindah rukun. Jangan cakap dia takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, tapi buat bukan ketika rukun, bukan ketika berpindahnya rukun. Apa maksud berpindah? Apa maksud rukun? Rukun qiyam, berdiri, ni namanya, berdiri. Rukun rukuk, ni nama dia. Rukun i'tidal, ni dia. Rukun sujud, macam ni. Rukun duduk, macam ni, kan? Jadi rukun kalau perpindahan rukun, maknanya bukan yang ini, bukan yang ini. Habis tu mana? Yang ni. Itu nama perpindahan. Yang ni rukun, berdiri. Ini rukun rukuk. Ni. Itu namanya perpindahan rukun. Oleh kerana namanya takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun, maka takbirlah dia ketika berpindah rukun. Kerana ada orang, dia tak buat kata takbir perpindahan rukun intiqalat, tapi dia tak buat ketika berpindah rukun. Maksud takbir intiqalat, takbir Allahu Akbar yang disebut ketika bergerak. Bergerak. Bukan ketika tak bergerak. Maknanya, kalau macam ni, Allahu Akbar, tu takbir pindah rukun ke tu? Tak, separuh saja. Macam ni betul lah. Allah, betul tu? Allahu Akbar. Akbar dia ketika rukuk. Rukuk tu rukun, bukan berpindah. Maka oleh kerana dia tidak meletakkan takbir tu kepada tempatnya, tak dapat pahala. Sebaik tak batal, nasib sunat. Ni sunat ni. Kita bab rukun kita dah lepas lama dah. Ni bab sunat. Nah, sebaik sunat. Kalau tidak habis bakat-bakat batal lah. Sujud. Mana Allah tak ada. Betul? Allah dah sujud ni. Wa Akbar. Kenapa akbar ada ketika sujud? Sujud tu bukan berpindah. Pindah tu on the way. Kan saya guna istilah apa dulu? Saya pernah guna sini. Apa dia? Fill. Lupa dah? Fill in the blank. Saya ni istilah sendiri tu. Apa fill in the blank tu apa? Penuh ruang kosong kan? Kalau budak sekolah lah kan, fill in the blank. I was ni kan? Saya ingat dah lupa dah. Lepas tu teacher kata fill in the blank. Apa? Isi ruang kosong. Jadi takbir intiqalat, takbir yang mengisi ruang kosong. Kosong mana? Kosong ketika bergerak. Bila sampai sini habis cukup lah. Tapi kalau sikit-sikit lari tu okey lagi lah. Macam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sikit-sikit tu takkan nak tepat-tepat pembayah juga. Ni tak nak yang melampau. Melampau macam mana? Allahu Akbar. Melampau tu. Dah lama sampai dah. Akbar tak sampai lagi. Kalau Allahu Akbar. Okey lagi lah. Ada bar aja. Sebab nak betul tepat-tepat tu bukan senang juga. Ini tak. Melampau sampai satu kalimah. Ada yang lagi teruk tu. Allahu Akbar. Dah habis pergi bawa Allahu Akbar. Tak dapat pahala. Pahala takbir intiqalat. Kerana tempat perpindahan dia buat ketika rukun. Sedangkan tempat tu perpindahan. Sami Allah Mahamidah pun macam tu. Kita akan tengok nanti. Jadi maknanya sepanjang mana perpindah tu, sepanjang itulah takbir. Kerana tu takbir intiqalat maksimum dia 14 harakat, 7 alif maksimum. Minimum 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 je kan? Allahu Akbar. Bukan Allah yang tu. Allah tu minimum 2. Allahu Akbar. Tu 2 minimum. Yang panjang Allah 14. Macam mana? Kena kira. Dia nak begini. Allahu Akbar. Tu 14 maksimum. Pendek panjang bergantung kepada nak pergi tu jauh mana. Kalau nak pergi sini takkanlah Allah apa hal. Maknanya nak sujud barulah panjang sikit. Nak pergi sini pendek jadi Allahu Akbar. Macam tu je lah. Kan? Ketika daripada sujud nak duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Dua je lah. Tapi kalau daripada berdiri nak ke sujud kan panjang tu. Jadi panjang sikit. Allahu Akbar. Okey. Itu pun bergantung kepada kesihatan juga. Sakit lutut, nak turun tu kena pegang tu lagi panjang Allah ni. Tapi maksimum 7 alif. Ataupun
14 harakat. 7 alif tu 14 harakat. Tu maksimum. Paling panjang Allah tu. Dia sebut kat sini ada bila pertama rukuk Allahu akbar. Okey. Kemudian untuk sujud, daripada i'tidal untuk sujud Allahu akbar. Okey. Yang ketiga takbir sujud kepada takbir bangkit daripadanya. Tengah sujud ni Allahu akbar, duduk di antara dua sujud. Kemudian tu dah 3, 4 takbir sujud yang kedua, sujud balik Allahu akbar. Nampak? Ni duduk ni Allahu akbar. Bukan Allahu akbar. Dia dah pergi lama dah. Biasa kebanyakannya akbar tu bila dah sampai. Dah sampai tu, dah sampai ke tempat tu baru akbar. Sepatutnya lagi sikit nak sampai, masa tu baru. Maksudnya kalau dia duduk Allahu akbar, tu je, bukannya susah pun. Kalau kita duduk amal, rasanya tak sampai seminggu kita dapat dia punya tune. Kalau duduk janji buat, kita kena perhati benda tu. Maka sembahyangnya tak ada masa pun nak tidak khusyuk. Sempat ke nak fikir mall, TMG Mall, rupanya ada besar TMG Mall. Lama duduk sini baru tahu ada TMG Mall, bapak besar. Biasa tengok kecil je. Ada masa ke nak pergi apa, nak fikir bukan ketika sembahyang, nak fikir tak khusyuk lah. Tak ada masa. Sepatutnya tak ada masa untuk tidak khusyuk. Tak ada masa untuk tidak khusyuk. Sepatutnya tak ada masa untuk tidak khusyuk. Sebab apa? Sentiasa duk fikir. Ketika Allahu Akbar, faham Allah Maha Besar. Ketika baca bismillah, faham makna bismillah, faham alhamdulillah. Ketika rukuk, nak rukuk, nak maintain biar Allahu Akbar. Cun Sami Allahu liman hamidah. Allah, duk perhati je. Ada masa ke nak fikir benda lain? Tak ada. Jadi bila sembahyang auto ni yang ada ni, sembahyang auto apa? Pergi mulut jadi sendiri, tahu-tahu dah habis sembahyang. Dah habis dah. Masih bila? Tadi takbir, dah salam dah. Auto. Sepatutnya sembahyang ni kena manual. Jangan auto. Jadi bila auto ni yang jadi masalah. Jadi itu disebut itu, dan bangkit daripadanya. Maksudnya daripada sujud yang kedua Allahu Akbar. Sebenarnya ada lagi kita tak sebut. Jadi sebut pertama takbiratul ihram, tak apa, yang tu wajib. Yang kedua takbir ketika rukuk, 1. Takbir ketika nak sujud, 2. Takbir ketika bangun daripada sujud, duduk di antara dua sujud, 3. Takbir ketika sujud balik, 4. Takbir ketika daripada sujud yang kedua tu nak naik rakaat ke seterusnya, 5. Kan? 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya ada lagi. Iaitu takbir ketika hendak bangun daripada tahiyat awal. Daripada sujud yang kedua, rakaat yang kedua ni, sujud kedua, rakaat kedua, dia Allahu Akbar. Takbir tu nak duduk di antara, nak duduk tahiyat awal. Lepas tu, lepas dah habis baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan takbir sekali lagi Allahu Akbar. Perasan tak? Daripada kalau rakaat pertama, sujud yang kedua, takbir dia sekali je. Sujud yang kedua ni Allahu Akbar kan? Rakaat kedua nak naik rakaat ketiga, dia beza sikit. Sujud ni Allahu Akbar. Lepas tu baca tahiyat. Lepas tu ada satu lagi tu, jangan lupa Allahu Akbar. Jadi itu tak tulis dalam kitab kita. Kena tambah Dhabit Kemudian okey, habis. Ada lagi. Turun untuk membaca ayat-ayat sajadah ketika nak sujud tilawah tu. Kan? Wa hum la yastakbirun. Sujud kan ada Allahu Akbar. Tu tak ada dalam kitab kita. Tambah lagi. Dah 2 dah tambah. Kemudian daripada sujud tu, sujud sajadah wajhil ladzi tu habis tu. Lepas tu nak bangun tu kan ada Allahu Akbar. Dalam kitab kita pun tak ada Allahu Akbar terus. Tambah lagi. Apa lagi? Sujud sahwi. Kalau ada tertinggal kunut, tertinggal tahiyat awal, kan sebelum salam sunat sujud sahwi, ada tak Allahu Akbar? Ada. Allahu Akbar, duduk Allahu Akbar, 2 dah, pergi balik, sujud balik Allahu Akbar, 3 dah, duduk balik, duduk tahiyat lah, duduk balik Allahu Akbar. Jadi 4 lagi. Jadi tambahan daripada kitab kita ada yang pertama tu, yang pertama nak bangun daripada tahiyat awal tu, nak bangun tu ada Allahu Akbar 1, tak ada dalam kitab kita. Yang kedua, turun sujud untuk apabila membaca ayat-ayat sajadah ketika nak sujud tilawah Allahu Akbar, dan ketika bangkit daripadanya, bangkit daripada tu ada Allahu Akbar juga. Kemudian sujud sahwi 4. Selain pada ni tak ada. Sebab apa kena macam ni? Sebab selain daripada ni tak ada. Kalau ada buat, mesti something wrong.
Itu je lah. Selain pada itu tak ada. Tu je semata-mata. Okey. Ada tempat yang tidak disunatkan untuk takbir. Ada. Tapi orang ada juga takbir. Tempat yang suruh takbir, tak takbir. Tempat yang tak disuruh takbir, dia takbir. Ada beberapa tempat yang tidak disunatkan untuk takbir. Tak ada Allahu Akbar. Tapi berpindah. Iaitu apabila dia masbuk, imam tengah sujud. Imam tengah sujud, dia masbuk ni. Dia pun Allahu Akbar. Dia nak kena buat apa? Rukuk ke? Rukuk batal tak? Betul tak? Rukuk batal. Baca Fatihah pun batal. Dia kena sujud ikut imam kan? Imam terserang sujud. Masa dia turun sujud tu tak ada Allahu Akbar. Habis diam je. Sujud. Sebab tak dapat pun rakaat tu. Kenapa sujud juga? Mana ada orang sembahyang lepas takbir terus sujud? Mana ada? Memang tak ada. Tapi kenapa kau buat? Sebab imam sujud. Tapi dapat rakaat ke? Tak dapat. Nak dapat, rukuk dapatlah. Jadi masa ketika imam rukuk, Allahu Akbar, ada sunat Allahu Akbar. Ada. Tapi kalau imam dah i'tidal, tapi jaga orang masuk, kita apalah kita buat masalah. Imam tengah i'tidal, dia pun Allahu Akbar, imam tengah i'tidal ni, dia kena jatuh tangan je kan? Itu tak ada Allahu Akbar juga. Okey, ketika imam sujud, dia Allahu Akbar, imam sujud, turun sujud, tak ada Allahu Akbar juga. Imam tengah duduk di antara dua sujud, dia pun Allahu Akbar, masuk sembahyang, turun duduk kan? Tak ada Allahu Akbar juga. Apa lagi? Imam tengah tahiyat awal ke tahiyat akhir, dia Allahu Akbar. Imam tengah tahiyat tahiyat awal atau tahiyat akhir tak kisah. Turun terus kan? Turun tak ada Allahu Akbar. Turun diam aja. Turun diam. Apa lagi? Okey, antara yang tak ada Allahu Akbar lagi, jika dia masbuk, dia tak dapat langsung rakaat. Maksud dia masuk rakaat keempat ke, atau dia masuk tahiyat akhir ke, langsung tak dapat rakaat. Maknanya nanti dia nak kena tambah. Kalau sembahyang 4 rakaat, 4 lah. Kalau dia sembahyang maghrib 3 rakaat, nak kena tambah 3. Jadi dia cuma dapat subsidi jemaah aja. Mungkin dapat masa sujud, mungkin dapat masa tahiyat akhir, tak kisahlah. Yang penting dia kena tambah semua sekali. Sebab dia langsung tak dapat rakaat. Okey. Ketika imam baca imam bagi salam, dia nak tambah ni. Masa dia naik tak ada Allahu Akbar juga. Tak ada. Yang ada satu je, iaitu kalau kata sembahyang 4 rakaat, dia dapat 2 rakaat. Maknanya dia dapat rakaat ketiga dengan rakaat keempat dengan imam. Sembahyang tu 4 rakaat. Jadi ketika imam bagi salam, dia nak kena tambah 2 lagi. Masa naik tu ada Allahu Akbar. Tapi ketika kalau kata sembahyang tu 4 rakaat, dia dapat 3 rakaat. Dia nak kena tambah 1 rakaat aja. Tambah 1 rakaat aja ketika lepas imam salam. Maka lepas imam salam naik tak ada Allahu Akbar. Dia dapat 2 rakaat, nak tambah 2, ada Allahu Akbar ketika imam salam, nak naik makmum tadi. Kalau dia tadi dapat 3 rakaat, dapat 1 rakaat. Nak tambah lagi 3. Dapat 1 je, nak tambah lagi 3. Imam bagi salam, naik tak ada Allahu Akbar. Nampak? Dobek dia. Bukan main bantai je. Allahu Akbar je. Tidak, dia ada. Dia punya detail je. Habis kat situ, habis. Okey. Itu keluar dekat mulut. Iaitu Allahu Akbar keluar kat mulut. Macam mana dengan angkat tangan? Angkat tangan cerita lain pula kan? Angkat tangan kan? Allahu Akbar kan? Sunat tak wajib angkat tangan. Tapi yang tadi Allahu Akbar kat mulut, yang bunyi kat mulut, kalau dia tersalah tak batal. Maksudnya tempat yang tak disuruh Allahu Akbar pun dia Allahu Akbar tak batal. Tapi kalau tangan ni, dia ada kemungkinan batal. Yang angkat tangan. Sebab ni gerakan 2 gerakan besar. Kalau tambah 1 lagi batal, jadi 3. Manalah tahu masa angkat tu gerak kaki ke, gerak leher ke, gerak 1 lagi anggota dia. Sedangkan angkat tangan tu tak sunat, dia pergi angkat juga. Dan ditambah lagi dengan 1 lagi gerakan yang ketiga, berturut-turut batal sembahyang. Tapi kalau kat mulut Allahu Akbar, dia ni semua Allahu Akbar, kan? Tak batal. Cuma tak disuruh. Sebab dia perkataan. Jadi sepatutnya tak ada Allahu Akbar pun dia Allahu Akbar. Imam tahiyat akhir, dia pun cepat-cepat masuk Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar. Padahal mana ada? Turun tu tak payah Allahu Akbar. Tak batal. Sebab perkataan. Tapi perbuatan dia gerak tertakluk kepada jangan lebih pada 3 gerakan berturut-turut anggota besar kan. Jadi dia angkat 2, sedangkan ianya tidak disuruh, dah 2. Tambah 1 lagi, betul. Tapi biasanya orang tak tambah kan. Kalau angkat dia elok Allahu Akbar. Sedangkan tak disuruh, tak apalah tu dengan maksud tak batal. Makruh ada? Pastinya ada makruh. Sebab
melakukan gerakan yang tak disuruh untuk gerak. Okey, apa dia? Mari kita tengok. Yang I. Mengangkat kedua tangan macam Allah, ayat tok guru kita ni relax. Mengangkat kedua tangan macam masa takbiratul ihram. Siap macam lagi. Macam masa takbiratul ihram. Maknanya macam mana takbiratul ihram angkat tangan, macam tu juga nak angkat. Bila ni? Apabila hendak rukuk dan apabila bangkit daripada i'tidal. Rukuk ke i'tidal, disambung lagi. Dia punya sifat bagi bangkit dari tu serentak dengan angkat kepala. Tu penting tu, serentak dengan angkat kepala. Ini pun ramai orang yang tersilap. Dan tatkala bangkit daripada qiyam, daripada tasyahud awal, ada pertama buat macam takbiratul ihram. Yang ini pun kita dah bahas sebelum ni ketika mengangkat tangan dalam perbahasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram tu, kita ada bahas sebelum ni. Ada beberapa banyak pendapat. Ada yang mengatakan pendapat angkat tangan ni adalah yang kali pertama je, at-takbiratul ihram je, Allahu akbar. Yang lain semua tak ada angkat tangan. Tapi mulut adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sami-Allahu hamidah, tapi angkat tangan tak ada. Hanya sekali je, iaitu takbiratul ihram. Ada pendapat mengatakan angkat setiap kali. Yang macam kita nak sebut ni lah, setiap kali. Dan cara angkat pula macam-macam bahas, kita dah bahas panjang lebar sebelum ni. Ada mengikut Syekh Ramli, Ibn Hajar, Imam Nawawi, Imam Ghazali, semua ada sedikit perbezaan. Letak di mana, ingat tak? Letak di mana, semua ada sedikit perbezaan. Dan cantik ayat ni sebenarnya daripada kitab Arab ni, kata kat sini. Mengangkat kedua tangan macam masa takbiratul ihram. Sebab tu kalau kita tengok macam tu, ada orang sami Allah liman hamidah, tak sin dulu, betul jatuh. Sebab sebelum dia ketika dia takbiratul ihram kan macam ni, Allahu akbar. Jadi dia kata kat sini mengangkat kedua tangan macam takbiratul ihram, macam masa takbiratul ihram apabila hendak rukuk. Tak apalah nak rukuk. Dan apabila bangkit kepada i'tidal, dia rukuk, betul? Sami Allah liman hamidah. Betul lah, itu ayat yang betul kan? Tapi ada orang malam tu. Tapi ada yang katanya tak perlu. Maksud macam tu adalah tangan di bawah. Dan banyak pendapat-pendapat. Jadi benda tu benda-benda kecil, detail-detail tu bergantung pada kitab kita mengaji. Macam-macam lah. Kalau mengaji kitab Imam Ghazali, lagi lain sikit takbirnya. Tapi semua sikit-sikit aja. Allahu akbar. Bawah dulu, bawa pergi. Itu Imam Ghazali. Mazhab Syafi'i juga. Detail-detail kecil-kecil itu macam-macam ada. Macam-macam ada. Dari segi angkat letak bawah pusat, atas pusat, tengah pusat, atas, kiri kanan. Kita dah bincang sebelum ni. Kiri kat sini. Bukan sini, belah sini. Pegang hati kuat-kuat, cara dia macam mana, sebagainya. Dah lepas lah, nak bagi tahu kita dah mengaji lepas. Tu je lah. Ya ke? Ya ke tu maknanya tak datang. Tu je. Nak bagi tahu dah mengaji lepas lah. Tak jauh pun. Rasanya baru tahun ni juga rasanya. Jadi mengangkat kedua tangan macam masa takbiratul ihram apabila hendak rukuk. Jadi dah baca tu, angkatlah macam biasalah. Macam mana dia takbiratul ihram, macam itulah dia angkat. Allahu akbar. Okey. Dan yang ni baik, apabila bangkit daripada i'tidal, serentak dengan angkat kepala. Yang kesilapan ni kat sini. Ramai orang buat rukuk ni, sami Allahu liman hamidah, baru angkat. Pasal tak? Dia kata apa kat situ? Angkat tangan tu ketika bangkit dan angkat terus. Tak, bukan. Angkat tangan tu bangkit daripada rukuk tu angkat terus. Kan dekat kepala lutut tangan. Masa angkat, sami Allah tu angkat terus. Mana yang silapnya? Kepala tangan kat kepala lutut, lepas tu sami Allahu liman hamidah. Tu je silap tu. Kenapa baru angkat? Sedangkan angkat tangan tu ketika rukuk, bukan ketika i'tidal. Ketika rukuk angkat. Jadi macam mana nak angkat? Macam mana boleh angkat lah? Lepaslah dekat kepala lutut tu. Nak angkat macam mana? Lepas. Lepas tu slow motion lah. Betul? Slow. Okey, slow. Macam tu kan? Macam tu. Yang tak naknya lepas sami Allahu liman hamidah. Bila dia dah i'tidal baru angkat tangan. Sedangkan dia kata ini serentak angkat kepala. Senang cerita macam ni. Sami dah angkat dah. Angkat macam mana? Angkat takkan dah macam ni dah tangan. Maksudnya angkat lepas kepala lutut dulu.
Lepas tu makin jauh daripada kepala lutut. Macam ni, tangan makin angkat dah. Tangan dah kat sini dah. Macam ni, kat sini. Terus macam ni. Tentu. Jadi maknanya ketika i'tidal, tangan dah macam ni. I'tidal hanya jatuhkan tangan. Bukan i'tidal, angkat tangan. Jika melakukan i'tidal, angkat tangan, dikira 2 gerakan besar. Tambah satu lagi, batal. Nampak macam kecil tapi besar. Sebab melakukan angkat tangan di tempat yang tak disuruh. Macam mana kalau ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni, macam orang Syiah. Rabbighfirli warhamni, dia angkat tangan. Dikira tak 2 gerakan tangan itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wazdini wahdini wa'afini wa'afani. Nak sujud dia angkat tangan. Allahu akbar. Dia angkat ni. Kira tak 2 gerakan besar? Kira. Sebab apa kira? Angkat tangan masa takbiratul ihram pun angkat tangan. Ketika nak rukuk pun angkat tangan. Ketika bangkit daripada rukuk pun angkat tangan. Ini ketika tahiyat, ketika duduk di antara 2 sujud, angkat tangan juga. Okey apa? Lebih kurang aja. Tak boleh. Ketika takbiratul ihram tak dikira 2 gerakan. Ketika nak rukuk tak dikira 2 gerakan angkat ni. Sebab disuruh. Jadi tak kira lah 2 gerakan besar. Ketika nak bangkit daripada rukuk tak kira juga angkat tangan. Sebab disuruh. Tapi ketika duduk di antara 2 sujud, nak sujud, kalau angkat juga, dikira 2 gerakan. Sebab tak disuruh. Jadi kita dapat faham kat sini, mengangkat tangan di tempat yang tak disuruh, dikira 2 gerakan besar. Tambah satu lagi berturut-turut, batal. Okey, tempat mana yang tak disuruh untuk angkat tangan? Ketika i'tidal, dia pergi angkat, cantik, 2 gerakan besar. Tambah satu je lagi, batal. Nampak macam sikit aja dia punya jarak tu. Ketika nak bangun dengan ketika i'tidal, sikit aja boleh jadi batal. Jadi bila nak angkat? Bila mula. Jadi maknanya i'tidal tu menjatuhkan tangan. Bukan i'tidal tu mengangkat tangan. Bila angkat tangan? Lepas kepala lutut tu angkat tangan lah. Lepas kepala lutut tu angkat tangan. Dah kat sini. Betul? Habis takkan nak macam ni je? Jatuh. Ini tak kira lah 2 gerakan. Sebab kita kembali kepada asal. Pun dah saya sebut dah sebelum ni. Bila kalau kita semayang, dia bergerak macam ni, dia kira 1 gerakan. Yang ini kira kembali balik tak kira. Kalau dia buat macam ni, 2 gerakan. Habis ni 1, 2. Tak. Pergi je, balik tak kira. Pergi je kira, balik tak kira. Sama juga angkat. Sami Allahu liman hamidah, dah tak. Pergi balik ke asal, tak dikira 2 gerakan. Kerana dia angkat tu ketika rukuk. Dia dah tiba-tiba i'tidal dah, tangan duduk macam ni dah. Jatuhkan aja. Tapi kalau dia Sami Allahu liman hamidah, dah nama i'tidal, dia baru angkat tangan, 2 gerakan. Jadi angkat tangan ketika rukuk ke i'tidal adalah ketika angkat tangan ketika rukuk nak pergi i'tidal, bukan angkat tangan daripada i'tidal nak kepada sujud. Itu yang orang salah faham. Dia ingat kalau nak sembahyang angkat tangan dulu, kan? Nak rukuk angkat tangan. Nak sujud angkat tangan. Tu salah faham. Saya ulang balik. Ramai orang faham nak takbiratul ihram angkat tangan. Allahu akbar. Betul. Nak rukuk angkat tangan. Allahu akbar. Betul. Kan? Nak sujud pun angkat tangan, iaitu hamidah. Nak sujud ni. Allah. Salah. Bukan nak sujud tak angkat tangan. Nak sujud tak angkat tangan. Nak rukuk betul angkat tangan. Nak takbiratul ihram betul angkat tangan. Nak sujud tidak. Habis tu bila angkat tangan? Nak i'tidal. Nak i'tidal yang angkat tangan. Bila nak i'tidal, dari mana? Dari rukuk. Nak i'tidal. Hati-hati benda tu. Cantik ayat dia. Apabila bangkit kepada i'tidal, serentak dengan angkat kepala. Terus angkat tangan. Okey. Jika dia lari sikit-sikit, dia maaf. Sikit-sikit. Sebab susah nak betul-betul tepat-tepat. Tapi kalau dah teruk sungguh sampai hamidah baru angkat tangan, itu tak maaf dah. Mungkin tak batal. Sebab 2. Takut ada gerak satu lagi lah. Atau macam ni. Loose. Dia tak pergi ketat. Dia tak pergi ketat. Sami Allah liman hamidah. Loose. Batal. Sebab sini dah batal lah. Dia Sami Allah liman hamidah, tak angkat lagi. Baru angkat. Bila Rabbana lakal hamd baru dia angkat. Ketika dia angkat, 2 gerakan. Lepas tu jatuh. Skru pula loose. Batal. Habis. Sebab dia gerak belakang depan batal. Batal lah sembahyang. Hati-hatilah buat gerakan ni. Dan tak kala bangkit daripada qiyam, daripada tasyahud awal. Tahiyat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nak bangkit rakaat ketiga kan, masa tu ada angkat tangan.
Selain daripada tu tak ada. Selain daripada tu tak ada. Macam mana selain daripada tu? Dia rakaat pertama rukuk sujud, lepas tu nak naik rakaat kedua, tak ada angkat tangan. Habis kalau angkat juga sama, mengangkat di tempat yang tak disuruh, 2 gerakan besar. Tambah satu lagi batal. Tambah satu lagi berturut-turut batal. Yang ada tahiyat awal, bangkit rakaat ketiga, yang itu ada angkat tangan. Angkat yang tu tak kira 2 lah, sebab disuruh. Yang tak ada lagi daripada rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Kan? Sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi, nak bangun rakaat keempat, Allahu akbar, tak ada angkat tangan. Angkat tangan 2 gerakan besar. Tambah satu lagi batal. Kalau buat tak batal, dua gerakan je diangkat. Apa hukumnya? Makruh. Sebab melakukan gerakan yang tak diperlukan. Tak perlu pun angkat tangan nak naik rakaat kedua dengan nak naik rakaat keempat, tak perlu. Kenapa angkat juga? Bukannya batal pun, dia kata. Okey, tak apa, betul tak batal, tapi hukumnya makruh kerana melakukan gerakan ajnabi, dia panggil. Bahasa pelik lah sikit. Gerakan ajnabi ni gerakan yang tak diperlukan untuk gerak, dia gerak. Kenapa gerak? Saja tak gerak, maka hukumnya makruh. Makruh. Ada orang empat rakaat dia angkat. Sebab tu kita ni kan, kadang-kadang bab sembahyang yang orang semua nampak macam bab sembahyang, bab puasa payah sikit. Sebab puasa tak tahu. Mana tahu makan tak makan kan? Bab sembahyang ni, bab baca Quran, bab zikir yang boleh nampak, yang orang boleh nampak. Bab pakai kain, orang boleh nampak pakai kain. Boleh kan? Bab pakai jubah, bab pakai kepiah, bab pakai serban, yang orang lain boleh nampak. Perhatilah orang lain sama. Pak, kena perhati orang lain. Kenapa dia pakai jubah macam tu? Dia pakai jubah sama-sama. Aku seorang je lain. Tengok tu. Benda angkat takbir. Semua orang boleh perhati tak? Boleh. Perhatilah orang punya angkat takbir. Tengok yang mana sama. Sama-sama lah. Aku seorang je lain. Bersilat-silat aku seorang. Tengoklah orang sama. Yang jadi macam ni sebab dia tak tengok orang. Dia angkat empat-empat. Tengoklah orang sama, orang lain yang sembahyang. Adakah dia angkat empat-empat tangan? Azan. Adakah empat rakaat dia angkat tangan? Tak. Jadi perhati orang. Kalau perhati orang, dia kata, rupa-rupanya tak kena angkat ya rupanya. Perhati orang sama. Apa dia? Pakai kain, kita sambut lagi. Pakai kepiah, pakai jubah. Perhatilah orang. Ini kan ikut kita je. Okey, kita sambung sikit lagi. Allah Akbar. Allah. أشهد أن محمدا رسول لا حول. لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله. الصلاة القائمة.
InsyaAllah itu sama sikit ya. Jadi kadang-kadang kita benda yang boleh nampak orang ni, kita perhati orang sama. Yang kita jenis tak perhati orang lah, masalah. Kita buat kita je. Perhati orang, tengok kenapa orang ramai ni sama je style angkat tangan, tapi aku seorang je lain. Tak perhati orang ke? Biasanya rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat empat aku angkat tangan, tapi ada orang dia tak angkat. Tak perhati orang ke? Dia kena perhati orang kadang-kadang. Kecuali lepas kita perhati, kita tapi memang pelik lah. Tapi yang aku buat ni, aku belajar. Tak apa lah, aku ada belajar ni, bukan main ikut orang, main belajar. Tak apalah nak buat pelik pada orang pun. Kita tengok orang pakai baju kan, pakai jubah, pakai kain, kita cuba perhati orang. Jubah ataupun kain, ada keadaan namanya isbal. Isbal ni paling rendah bukunya makruh, iaitu dia pakai baju atau jubah bawah pada buku lali, sampai hilang buku lali, meleret. Cuba kita perhati orang, ada tak orang pakai? Tak, paling-paling pun dekat buku lali tu kan. Dekat buku lali semua pakai macam tu. Seorang dua je pakai. Tak tengok orang punya jubah ke? tak tengok orang punya jubah ke? Kalau kita perhati orang, kita akan rasa ada sesuatu lah. Sebab aku je seorang pelik, orang lain macam tu, aku seorang je pelik pada orang. Masa tu kita akan betulkan lah, kita akan carilah maklumat tu. Bila kita asal main buat aja tanpa perhati orang, itu yang macam tu. Yang macam ada orang takbir kan, macam bersilat-silat lah, takbir banyak kali ke. Tak perhati orang ke? Orang lain Allahu Akbar. Kenapa dia Allah? Kenapa? Tak apalah masalah dia, tak perhati orang ke? Dia ni sekali, semua kira 100 orang sekali takbir, aku 3 kali, 4 kali. Tak pelik ke? Problem ni, kita benda boleh perhati, kita perhati. Bab puasa tak apa. Bab puasa tak boleh nak perhati macam mana? Buat puasa kita tak boleh perhati, ibadah puasa tak boleh perhati orang. Tapi ibadah sembahyang boleh. Baca Quran boleh perhati orang, tengok dia baca macam ni, kenapa aku baca macam ni Tak perhati ke? Orang baca Yasin, kita baca Yasin. Kita baca Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Itu orang yang baca Yasin wal Quranil Hakim. Tak tengok ke asal dia anjur-anjur macam tu, bunyi macam tu. Aku Yasin wal Quranil Hakim. Kenapa dia bunyi aku bunyi je? Tak perhati orang ke? Perhati, alamak, segan aku sebab semua baca macam tu, aku seorang je pelik. Kalau perhati orang, kita akan jadi baik. Masa jadi baik, kita akan tengok segan aku sebab aku seorang je pelik pada orang ni, mesti aku salah. Takkan diorang semua salah, aku seorang betul. Lepas tu kena perhati orang. Benda boleh perhati. Benda boleh perhati orang, perhati orang. Tengok pakai songkok, pakai kepiah, orang semua pakai macam tu, aku kenapa pakai macam ni? Contohlah, tak kisahlah apa-apa pun. Bila kita perhati orang, sembahyang kita perhati, duduk belakang kita perhati, tengok dia sembahyang macam tu, tapi aku sembahyang macam ni. Tengok orang lain, semua sama, aku seorang je pelik pada orang ni. Maknanya akulah yang problem. Sebab tu kita kena tengok orang. Kalau tidak, kita akan buat syok sendiri, dia panggil syok sendiri. Syok aje. Cuma perhati orang sama. Kalau dah perhati orang, semua orang lain, semua orang sama, aku seorang je lain, tapi aku buat lain ni, aku belajar dengan tok guru aku. Tak apa, terus. Sebab dia ada sandaran dia, tok guru dia. Ini aku tak tahulah aku sembahyang macam mana, tapi macam ni ada sembahyang. Tapi orang lain buat lain. Hati-hati kat situ, kena perhati orang. Kita kadang-kadang kena perhati orang juga. Kalau kita tak perhati orang, kita syok sendiri, dia panggil syok aja sendiri. Kena perhati orang. Jadi mengangkat kedua tangan macam masa takbiratul ihram apabila hendak rukuk. Satu, bangkit daripada i'tidal, angkat tangan, dan tak kala bangkit daripada qiyam tasyahud awal. Okey, habis. Okey, habis. Seterusnya kita masuk J. Membaca Sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Sama juga, nampak jelas sebut ni. Dan membaca Rabbana lakal hamd apabila sudah berdiri betul. Perasan tak? Simple ayat, tapi orang tak buat pun. Kenapa kata? Membaca Sami'allahu liman hamidah bila nak baca? Ketika mengangkat kepala daripada rukuk. Habis tu Rabbana lakal hamd bila? Ketika berdiri betul. Jadi ada dua perkara kat sini. Yang pertama, dia panggil zikir perpindahan rukun.
Istilah yang dipanggil tasmi' i'tidal. Sebab dia dipanggil takbir intiqalat. Rukuk, takbir awal-awal dipanggil takbiratul ihram. Ketika nak rukuk Allahu akbar namanya takbir intiqalat. Ketika nak sujud Allahu akbar namanya takbir intiqalat juga. Ketika daripada sujud nak duduk di antara dua sujud namanya takbir intiqalat juga, takbir perpindahan rukun. Tapi daripada rukuk nak pergi ke i'tidal namanya tasmi' i'tidal. Biasa orang tak pernah dengar, tak tahu. Habis takkan nak kata takbir intiqalat, dia bukan takbir, dia sami Allahu liman hamidah. Takbir ni Allahu akbar. Jadi apa nama? Tasmi' i'tidal. Jadi tasmi' i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bila dia punya zikir tu, zikir sami Allahu liman hamidah, ketika berpindah, ketika bergerak, bukan ketika duduk diam, ketika bergerak. Ketika bergerak bila? Ketika bergerak, sami Allahu liman hamidah. Tu takbir dia. Habis tu masa berdiri ada takbir dia. Ada wirid dia. Ada wirid, ada zikir ketika berdiri, i'tidal. Nak wirid dia tu. Rabbana lakal hamd. Jadi ramai orang buat Rabbana lakal hamd tu betul. Tapi ramai yang buat sami Allahu liman hamidah tu dia letak dekat i'tidal juga. Macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Dia letak kat situ. Sami'a tu masa berjalan je. Sami Allahu liman hamidah. Lama dah. Sedangkan itu tempat Rabbana lakal hamd lah berdiri. I'tidal. Setengah sebut. Apabila sudah berdiri betul. Jadi ketika mengangkat kepala itulah Sami Allahu liman hamidah. Jadi macam mana kalau kita kata dapat tak pahala kita baca Subhana rabbiyal azim ketika sebelum salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Kau kenapa? Itu waktu rukuk kan, zikir dia. Ketika rukuk subhana rabbiyal a'la. Ketika sujud subhana rabbiyal azim. Nak tempat tak kisahlah, maksudnya bukan tempat dia. Dapat pahala tak? Tak dapat. Tak dapat. Sebab zikir tu bukan tempat dia. Dia kan Allah nak rukuk Allahu akbar, dia tak subhana rabbiyal a'la. Dia tukar Allahu akbar tu pergi subhana rabbiyal a'la. Masih nak bergerak tu. Batal ke? Tak batal. Apa ni dapat pahala ke? Tak dapat. Sebab subhana rabbiyal a'la bukan tempat dia. Subhana rabbiyal a'la dekat sujud. Ketika Allahu akbar kabira wajah tu kan. Dia tak Allahu akbar rabbighfirli warhamni. Tahiyat duduk di antara sujud dia baca kat situ Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fanni. Ketika duduk di antara dua sujud wajjahtu wajhiya lilladzi. Kenapa dia buat macam tu? Tak kisahlah. Dapat ke pahala? Tak dapat. Sebab bukan tempat dia. Batal ke? Tak batal. Sebab bahasa Arab masa lagi wirid. Batal tak batal. Tak batal. Setengah pendapat kata sunat sujud sahwi. Setengah kata tak sunat. Cuma tak dapat pahala kerana dia zikir bukan di tempatnya. Okey, dah dapat kaedah lah. Zikir bukan tempatnya, tak dapat pahala. Kan? Sebelum dia semayang, dia pun sebelum dia semayang, sebelum dia takbir ni, dia pun subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah, subhanallah. Itu dia baca habis tu. Kama sallaita ala Ibrahim. Semua dia baca. Kenapa kau baca awal-awal sebelum takbir? Nanti lepas semayang nanti tak payah baca dah. Baca awal-awal. Boleh? Bukan tempat dia. Maka tak dapat pahala. Sebab bukan tempat dia. Kita dapat satu kaedah, iaitu nak dapat pahala membaca zikir pada tempatnya. Soalan, Sami Allah liman hamidah kat mana tempat dia? Tempat dia ketika berjalan, Sami Allahu liman hamidah. Kalau lari sikit dia maaf, Sami Allahu liman hamidah. Lari sikit lah kan. Susah juga nak tepat-tepat kan. Sami Allahu liman hamidah. Boleh lagi lah satu saat tu. Sebab nak tepat-tepat tu agak payah. Tapi kalau kita buat sungguh-sungguh akan dapat. Sentiasa perhati. Dah aku bila dah aku dah i'tidal, maka dah aku juga hamidah. Dia akan dapat. Kalau semayang secara manual, satu-satu perhati je. Okey, aku nak angkat kepala ni. Okey, nak belum lagi. Macam tu sekali. Sami Allahu liman hamidah. Cepat-cepat, tak nak bagi. Buat macam tu seminggu. Dia akan dapat dia punya tune. Akan dapat. Tapi kalau lari-lari sikit tu, okeylah. Sikit satu saat tu kan. Okey. Tiba-tiba dia pergi macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Tak dapat pahala Sami Allah liman hamidah. Kerana dia letak Sami Allah liman hamidah dekat mana i'tidal. I'tidal
yang bacanya Rabbana lakal hamd. Dia pergi baca Sami Allah liman hamidah. Tak dapat. Tak dapat pahala. Free, rugi-rugi. Rugi apa? Rugi semayang lah. Alah, sunat aja. Kita akan kata macam tu. Tak payahlah straight sangat. Sunat aja. Okey. Berapa selama kita hidup, katalah balik umur 15, ambil 15 nah. 15 sampai 65 tahun. Mati. Maknanya 50 tahun semayang. 50 tahun berapa kali Sami Allah Mahamidah? Berapa puluh ribu kali. Semayang sunat lagi? Tak kira. Kalau puluh ribu kali campur sama sunat, tak silap-silap ratus ribu kalau jenis orang rajin semayang. Solat sunat, solat tahajud, semua kan semua ada Sami Allah Mahamidah. Kalau dia tengok dekat padah mahsyar nanti, dia menggelupur. Ya Allah, Sami Allah Mahamidah, aku satu pun tak betul. Kalau ada ni, adalah dalam lebih kurang dalam 70,000 Sami Allah Mahamidah. Ya ke tidak, saya sebut je. Banyaknya. Kalau 70,000 tu aku dapat naik martabat syurga yang dekat dengan Nabi. Sekarang aku duduk jauh dengan Nabi, tak boleh jumpa Nabi. Masa tu menyesal. Kerana hari akhirat adalah hari penyesalan. Orang yang masuk neraka pun menyesal, orang masuk syurga pun menyesal. Orang masuk neraka menyesal memang lah. Orang masuk syurga menyesal sebab dia tengok benda-benda kecil yang dia cakap ni. Tiba-tiba, besar gunung Uhud. Masa nanti, Allah besarnya. Kalau aku tahu, tak ada aku tahu dah. Kalau aku tahu, aku tak ambil satu bahagian korban. Aku ambil seekor. Tak payah sembang. Dah sampai situ tak payah sembang. Aku rugilah aku ambil nak buat kambing. Tapi aku ambil kambing yang kecil, RM400. Kalau aku tahu, aku ambil kambing RM1,000. Sebab aku nak tunggang dekat padang mahsyar lah aku. Tak ada, bukan macam tu. Dia tak kira macam tu. Cuma keikhlasan yang dia nak. Dia aku ambil dua bahagian. Kalau aku tahu, aku ambil 7 bahagian. Masa tu akan menyesal. Aku tak buat ketika wuduk sapu telinga sebab sunat. Cuba bayangkan berapa puluh ribu kali ambil wuduk. Paling-paling kurang pun sehari 4 kali. Sebab maghrib isyak tu tak ambil lah kan, sekali je. Itu paling kurang. Kadang-kadang mungkin lebih. Cuba bayangkan sapu telinga tu selama hidup 50 tahun. Saya nak sebut tak reti, ribu kali. Berapa ribu kali? Kira ribu-ribu kali tu kumpul. Berapa banyak dah. Sapu telinga, gosok ketika wuduk. Dia mengaluh. Boleh, mazhab Syafi'i tak apa, mazhab Maliki tak sah, mazhab Syafi'i tak apa. Janji rata air. Cuba agak-agak yang benda simple je. Kecil je, benda kecil je. Dia buat kecil je, tapi dia tak buat. Cuba kalau bayangkan 50 tahun. Dan banyak ni benda kecil ni. Allah, dia tengok jika buat, mungkin jika buat ni. Ya, masa tu menyesal. Berguling-guling menyesal. Tu tak kira tidur lagi. Tidur macam mana? Tidur kaki menghadap kiblat. Sunat. Berapa lama dah tidur? Beribu hari, berpuluh ribu hari dah ada. Berpuluh ribu hari dah tidur. Mesti tiap hari tidur. Tak pernah pun sehari tu tak tidur. Ketika tidur, kaki menghadap mana? Kalau kaki menghadap kiblat, sunat. Itu dengan jibat lain lah. Tapi katil kita menghadap mana? Menghadap Jepun. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Sedangkan ketika tidur, kaki menghadap kiblat, niat nak ikut sunnah, dapat pahala setiap berapa jam tidur? 8 jam. 8 jam. 6 jam sehari. Rugi. Padahal kalau kaki kau ni pun nama tidur, kaki kau ni pun nama tidur, kaki kau ni pun nama tidur, kaki kau ni pun nama tidur. Kenapa tak ubah dia? Mana kiblat? Ubah aje. Kalau jenis tidur melentang. Kalau jenis tidur mengiring, dada menghadap kiblat. Bukan kaki. Tengok kita lah, biasa melentang lah. Mula-mula tidur, ini lepas tu melentang. Mentang. Kaki menghadap kiblat. Maka dia tidur dalam keadaan kaki menghadap kiblat 50 tahun, berapa puluh ribu kali. Setiap tidur dia dengan niat dia nak ikut sunnah. Pahala. Cuba bayangkan 50 tahun. Nampak benda kecil. Tapi benda kecil je. Menyesal nanti. Masa tu jumpa, Ustaz yang dekat hari tu kat Enam kata tu. Allah, betul lah Ustaz menyesal. Tak payah sembang aku masa tu. Cakap pada muka je. Betul lah. Saya sebenarnya kena berhenti lah ni. Sebab saya ada kelas satu lagi ni. Saya kena pergi segera. Dengan tabung haji. Jadi pertama kali first time, jadi tak boleh lah lambat. Nanti dia kata apa, ustaz pun lambat. Cakap bukan main, berapi-rapi. Kali pertama kali kedua kita boleh lah. Kali pertama. Jadi saya nak kena pergi ni. Tak ada. Okay. Kita berhenti dekat kita masih lagi berhenti dekat K.
Tapi kalau kita nak bahas sikit lagi berkaitan dengan J pun boleh juga. Okay, sebab kita mungkin boleh cerita pasal macam mana boleh jadi sami Allah liman hamidah. Siapa nama ni, Sayyidina Abu Bakar jalan belakang Yahudi, kemudian gini. Boleh lah sambung sebelum masuk J tu. Undur sikit lah kak, cerita-cerita sikit. Saya terpaksa tangguh dulu. Tak maaf, ingat saya nak buat kat sini, tapi fikir balik tak boleh lah. Tak boleh, saya kena buat tepi pantai, batu hitam. Bayar sikit orang batu hitam memang macam tu, cerewet sikit. Wallahualam. Kita tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sala fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.